Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Muhammad Faiz bin Zulkifli. Kad matrik saya adalah 2021862594. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syafiqah binti Azhar Nizam, bernombor matrik 2021826566. Assalamualaikum, nama saya Nur Syazwani binti Muhammad Sukri dan nombor pelajar saya ialah 2021853562. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haslinda binti Kaswadi, nombor matrik 2021853814. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada ustazah dan rakan-rakan sekalian. Kami akan membentangkan tentang COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami yang pertama adalah pengenalan, yang kedua, kesan positif COVID-19 dalam dunia pendidikan, yang ketiga, kesan negatif COVID-19 dalam dunia pendidikan, yang keempat, peranan dan cabaran pemimpin pendidikan, yang kelima, kaedah pembelajaran era pandemik COVID-19, yang keenam, cabaran dalam kaedah pembelajaran semasa pandemik COVID-19, yang ketujuh, kesimpulan. Pengenalan. COVID-19 telah menyebabkan pelbagai sektor terjejas akibat penularan wabak COVID-19, termasuk institusi pendidikan di Malaysia. Perkara ini turut membimbangkan guru. Pembelajaran terpaksa dilaksanakan secara dalam talian. Guru-guru menghadapi pelbagai cabaran sewaktu melakukan pembelajaran atas talian. Cabaran baru buat pelajar dan warga pendidik. Jadi, beberapa strategi harus diambil seperti organisasi ruang mengajar, pengurusan masa, teknik yang digunapakai supaya kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah dapat dijalankan secara efektif serta tidak mengabaikan aspek kesihatan mental dan fizikal. Seterusnya, saya akan bentangkan isi kedua iaitu kesan positif COVID-19 dalam bidang pendidikan. Untuk isi ini, saya akan pecahkan kepada dua iaitu kesan positif COVID-19 dalam bidang pendidikan terhadap guru dan terhadap pelajar. Dalam slide ini, terdapat beberapa kesan positif COVID-19 dalam bidang pendidikan terhadap pelajar. Yang pertama, membantu meningkatkan kemahiran pelajar dalam menggunakan platform digital pada masa hadapan. Baik, seperti yang kita tahu, sepanjang pandemik COVID-19 ini, sistem pendidikan negara kita telah pun berubah dari pembelajaran secara fizikal kepada pembelajaran secara dalam talian. Jadi sepanjang proses pembelajaran, pelajar banyak meluangkan masa mereka dengan menggunakan platform digital iaitu seperti YouTube, Google Meet, Zoom Meeting dan sebagainya. Maka pelajar secara automatik akan terbiasa dan mahir dalam menggunakan platform digital. Kemahiran ini sangatlah penting lebih-lebih lagi kepada pelajar universiti yang akan memasuki alam pekerjaan tidak lama lagi. Kesan yang kedua ialah menjimatkan masa pelajar dalam mencari bahan pembelajaran. Apabila belajar secara dalam talian, pelajar lebih mudah untuk mencari bahan pembelajaran dalam internet sahaja dengan menggunakan laptop, telefon ataupun tablet. Mereka tidak perlu mencari bahan pembelajaran di perpustakaan yang mengambil masa agak lama untuk mencari bahan yang sesuai. Kesan yang ketiga pula, menjimatkan kewangan pelajar. Pada awal-awal zaman pandemik COVID-19, pelajar tidak dibenarkan masuk ke kampus ataupun sekolah kerana pembelajaran dilakukan secara dalam talian di rumah masing-masing. Jadi, mereka tidak perlu membayar yuran kolej ataupun yuran asrama. Hal ini secara tidak langsung dapat menjimatkan kewangan pelajar itu sendiri. Yang terakhir sekali, meningkatkan kepekaan pelajar terhadap sesuatu perkara penting. Seperti yang kita tahu, pada zaman sebelum pandemik, pelbagai aktiviti dapat dilakukan di sekolah maupun universiti. Namun, sejak pandemik, semuanya dilakukan dalam talian termasuk aktiviti akademik dan kurikulum. Jadi, notifikasi ataupun pengumuman tentang aktiviti tersebut akan menjadikan pelajar itu lebih peka tentang satu perkara dan cuba untuk mendisiplinkan diri mereka. Seterusnya, saya akan bentangkan kesan positif COVID-19 dalam bidang pendidikan terhadap guru ataupun pensyarah. Yang pertama, guru akan lebih mahir dalam penggunaan platform digital. Lebih-lebih lagi, guru ataupun pensyarah yang berumur kerana dahulu mereka kurang terdedah dengan platform digital. Jadi pada zaman pandemik ini, mereka dapat belajar menggunakan platform digital, malah mereka lebih mahir menggunakannya. Yang kedua,
Keletihan dan kepenatan guru berkurang kerana guru ataupun pensyarah tidak perlu berulang-alik dari rumah ke sekolah ataupun ke kampus untuk mengajar pelajar mereka. Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara dalam talian di rumah masing-masing. Yang ketiga, memudahkan guru menyediakan bahan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Pada zaman pandemik ini, guru ataupun pensyarah banyak meluangkan masa mereka dengan platform digital. Jadi, guru ataupun pensyarah lebih mudah mendapat banyak idea untuk memperbaiki cara penyampaian ilmu mereka kepada pelajar supaya pelajar lebih tertarik. Contohnya, penggunaan video pautun, Google Slide dan sebagainya. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan negatif COVID-19 dalam dunia pendidikan. Kesan pertama, murid-murid atau pelajar tercecil dalam pelajaran mereka. Hal ini disebabkan mereka menyalahgunakan kemudahan gadget. Sebagai contoh, mereka lebih menumpukan kepada permainan video online berbanding pembelajaran secara online. Kesan yang kedua, murid-murid atau pelajar mengalami masalah rangkaian internet di tempat tinggal mereka. Hal ini menyebabkan murid atau pelajar tidak dapat mengikuti kelas online. Selain itu, segelintir murid-murid atau pelajar tinggal di kawasan pendalaman yang mempunyai kemudahan internet yang sangat terhad. Kesan yang ketiga, cara pengajaran dan pembelajaran oleh guru adalah terhad. Hal ini disebabkan guru tidak dapat menggunakan pengajaran dan pembelajaran secara dua hala, iaitu pembelajaran abad ke-21. Selain itu, guru juga tidak dapat memantau kehadiran pelajar ke kelas online. Kesan keempat, murid-murid atau pelajar yang susah tidak mempunyai kemudahan gadget untuk mengikuti pembelajaran online. Hal ini disebabkan keadaan ibu bapa mereka yang tidak mengizinkan untuk menyediakan kemudahan gadget untuk anak-anak mereka. Sebagai contoh, masalah kewangan yang dihadapi oleh ibu bapa mereka atau yang mempunyai anak yang ramai untuk mencukupkan kemudahan tersebut. Kesan kelima, peperiksaan terpaksa ditangguhkan atau dibatalkan. Hal ini disebabkan murid atau pelajar hilang minat untuk belajar dan impian untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat seterusnya semakin pudar. Kesan yang keenam, prestasi akademik murid-murid atau pelajar menurun. Hal ini disebabkan ibu bapa murid atau pelajar tidak dapat memantau keadaan anak-anak mereka di rumah. Sebagai contoh, ibu bapa yang sibuk bekerja sebagai pegawai penjawat awam. Kesan yang ketujuh, murid-murid atau pelajar terlalu leka dengan gadget. Hal ini sama ada murid atau pelajar dipengaruhi rangkaian sebaya dengan bermain permainan video secara berkumpulan melalui dalam online. Kesan yang ke-8, murid-murid atau pelajar mengalami stres. Hal ini kerana berkemungkinan mempunyai ahli keluarga yang ditimpa musibah, seperti kematian ahli keluarga disebabkan COVID-19 dan sebagainya. Saya telah diberi kepercayaan daripada ahli kumpulan saya sendiri untuk membentangkan tajuk peranan dan cabaran pendidik dalam menghadapi situasi yang pelbagai. Sebagaimana sekarang yang telah dihadapi oleh semua golongan, iaitu COVID-19. Menurut semua, dunia semakin mencabar dan sangat-sangat kompleks. Sebarang perubahan dan perancangan perlu bersifat mudah ubah. Maksudnya kat sini, ini bermakna setiap peranan pemimpin pendidikan perlu berubah mengikut keperluan semasa dan dikenali sebagai zaman milenium. Okey? Peranan pemimpin pendidikan dalam membuat perubahan boleh dijana dan dilestarikan dalam 5 tindakan yang berikut. Yang pertama, menyelesaikan masalah persekitaran. Dan yang kedua, mengamalkan komunikasi berkesan. Dan yang ketiga, mempunyai fleksibiliti. Dan yang keempat, mengaplikasikan teknologi terkini. Dan yang kelima, menggabungkan teknologi lama dan teknologi baru. Poin yang pertama adalah menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Peranannya, semasa berlakunya sesuatu
sesuatu yang di luar jangkaan. Pemimpin perlu cekap dalam mengadaptasikan perubahan yang mendadak, menambah baik proses membuat keputusan, kreatif membuat keputusan melalui tindakan kolaborasi, maksudnya gabungan antara pemimpin ini dan pemimpin itu. Okey? Dan boleh dipercayai. Pemimpin juga perlu mempersiapkan diri daripada segala aspek agar dapat mengadaptasikan apa jua keadaan dalam dunia yang sentiasa berubah. Cabarannya, kepimpinan tradisional telah tidak sesuai lagi pada masa sekarang. Sangat-sangat tidak sesuai. Oleh itu, komponen pemimpin dan pengikut yang dipengaruhi oleh hubungan kerja yang bersifat kompleks dan sukar diramal berlaku dalam organisasi. Justru, dalam menangani dunia yang sangat mencabar ini, cabaran baharu bagi pemimpin perlu fleksibel dan pelbagai. Justru, tuntutan kepada semua pemimpin untuk menguasai pelbagai kemahiran dan memilih ciri-ciri spiritual. Selain itu, budaya kerja di pejabat juga telah berubah sepanjang tempoh PKP. Situasi yang sangat berbeza apabila kerja di rumah dan di pejabat. Okey, di mana pekerja dari rumah telah menjadi normal baru. Okey, situasi ini menuntut kecekapan melaksanakan tugas secara jarak jauh. Kesediaan fasiliti yang sangat hebat dan peralatan yang sesuai, pengurusan masa dan integriti setiap individu. Maka dalam situasi PKP ini, kematangan spiritual pemimpin amat penting agar daya tahan dan tindakan drastik memberikan penampilan yang benar-benar bercirikan pemimpin karismatik. Poin yang kedua adalah mengamalkan komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan mempunyai 4 ciri. Yang pertama, kefahaman, dan yang kedua, keseronokan, dan yang ketiga, kepercayaan sasaran, dan yang keempat adalah tindakan yang menyusuli. Komunikasi merupakan asas yang menggerakkan dan menyelaraskan aktiviti semua fungsi yang wujud dalam sesebuah organisasi. Dengan adanya saluran komunikasi ini, setiap individu ataupun kelompok bukan sahaja dalam berinteraksi, memahami dan bertukar-tukar maklumat antara satu sama lain, tetapi juga dapat mewujudkan kerjasama yang berterusan dalam kalangan staf. Sehubungan dengan itu, kecekapan perjalanan sesebuah organisasi itu amat berkait rapat dengan sejauh mana baiknya saluran komunikasi dapat disediakan dan dilaksanakan. Dan cabarannya adalah pada masa yang sama, kemahiran baharu juga dituntut agar komunikasi secara dalam talian ini dapat dikuasai sepenuhnya dan diterima dalam satu budaya baharu, membawa kepada keperluan ke arah pendigitalan masyarakat. Dalam hal ini, setiap individu perlu sentiasa membangunkan kompetensi diri dalam penggunaan komunikasi yang terkini. Okey, dan perlu memiliki kemahiran, sikap dan ciri-ciri yang diperlukan agar individu tersebut dapat mengatasi sebarang halangan dan rintangan yang mungkin akan berlaku. Seterusnya ialah aplikasi dan kaedah pembelajaran era pandemik COVID-19. Kaedah pembelajaran sewaktu COVID-19 ialah pembelajaran atas talian, dan antara kemudahan yang digunakan sewaktu pembelajaran atas talian. Kaedah pembelajaran atas talian contohnya ialah WhatsApp, Telegram, YouTube, Zoom, Google Meet dan sebagainya. Kemudahan yang digunakan antaranya ialah telefon pintar, komputer riba, televisyen dan sebagainya. Kemudian, bagi murid yang tidak berkemampuan serta tiada akses internet, guru yang melaksanakan pengajaran dalam talian perlu memikirkan kaedah alternatif bagi membantu murid terbabit meneruskan pembelajaran di rumah.
Pembelajaran dalam talian amat memerlukan disiplin murid yang tinggi serta sokongan dan dorongan yang kuat daripada guru dan ibu bapa. Antara faktor yang menyumbang kepada hilang tumpuan murid ialah persekitaran rumah yang tidak sesuai untuk pembelajaran, bahan pembelajaran yang tidak menarik, masalah capaian internet, kegagalan peralatan teknologi yang digunakan, penjadualan yang tidak sesuai dan kurang sokongan daripada ibu bapa. Seterusnya, cabaran dalam kaedah pembelajaran semasa pandemik COVID-19. Cabaran dalam kaedah pembelajaran semasa pandemik COVID-19 yang pertama adalah kekangan persekitaran. Seperti yang kita tahu, kaedah pembelajaran semasa pandemik COVID-19 adalah kaedah pembelajaran atas talian dan ia dilakukan di rumah masing-masing. Oleh itu, kebarangkalian mendapat gangguan daripada keluarga seperti adik-beradik, ibu bapa amatlah tinggi. Contohnya, pergaduhan antara adik-beradik ataupun masalah keluarga yang berlaku di rumah. Hal ini semestinya akan menjejaskan suasana belajar. Bukan itu sahaja, gangguan yang berlaku ini juga akan menjejaskan mental pelajar itu sendiri. Selain itu, apabila berada di rumah, seorang pelajar itu kebiasaannya mempunyai lebih daripada satu tanggungjawab, iaitu tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai kakak dan juga tanggungjawab sebagai pelajar. Hal ini secara tidak langsung akan sedikit mengganggu pembelajaran pelajar itu. Oleh itu, pelajar haruslah bijak dalam membahagi masa mereka untuk belajar dan melakukan kerja rumah. Pelajar bukan sahaja memerlukan sokongan tetapi juga suasana yang menyenangkan dan suasana bebas supaya dapat belajar dengan aman dan tenteram dan juga tanpa gangguan daripada pihak lain. Cabaran yang kedua iaitu kurang motivasi diri. Antara punca seorang pelajar itu kurang motivasi diri adalah yang pertama, mereka kurang mahir dalam penggunaan teknologi maklumat. Hal ini kerana setiap pelajar itu mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi usia, tempat tinggal dan tahap kemahiran teknologi yang dimiliki. Hal inilah yang akan mengurangkan keyakinan pelajar untuk melibatkan diri mereka dalam pembelajaran atas talian. Secara tidak langsung, ia akan memberi tekanan kepada pelajar dan mengganggu proses pembelajaran pelajar. Kaedah pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membebankan sangat diperlukan bagi seorang pelajar yang kurang bermotivasi. Kaedah ini akan mendorong pelajar itu untuk belajar dengan kaedah atau cara mereka tersendiri. Tambahan lagi, jika pelajar tidak menangani tekanan ini dengan baik, ia boleh menimbulkan impak yang negatif kepada pelajar itu sendiri seperti sedih yang melampau, kerisauan, stres yang melampau dan sebagainya. Hal ini juga boleh menyebabkan pelajar itu hilang semangat untuk meneruskan pembelajaran mereka. Nombor 3 pula, kekangan keupayaan berinteraksi. Seperti yang kita tahu, apabila belajar secara atas talian, pelajar tidak akan bersemuka secara fizikal bersama rakan-rakan ataupun guru ataupun pensyarah. Pelajar hanya belajar menggunakan platform digital seperti Zoom Meeting, Google Meet dan sebagainya. Hal ini menyebabkan pelajar kurang interaksi bersama rakan-rakan dan pensyarah mereka. Hal ini juga akan menyusahkan pelajar untuk membuat perbincangan, bertukar pendapat dan idea. Walaupun pada zaman ini kita mempunyai aplikasi yang membolehkan kita berkomunikasi dengan rakan, contohnya seperti WhatsApp ataupun Telegram, namun keadaannya akan berbeza kerana kita tidak dapat berbincang secara bersemuka. Apabila kita menggunakan platform WhatsApp ataupun Telegram untuk berbincang, mungkin ada rakan yang jarang melihat telefon bimbit mereka dan juga ada rakan yang susah mendapat capai internet. Maka ini akan melambatkan proses perbincangan. Hal ini juga secara tidak langsung akan menjadi kekangan kepada pelajar untuk membuat aktiviti berkumpulan, berbincang tentang tugasan mereka dan sebagainya. Hal ini juga akan menjadikan pelajar kurang berkomunikasi sesama rakan sekelas. Seterusnya, kekangan kemudahan teknologi. Seperti yang kita tahu, penggunaan komputer ataupun telefon amatlah penting pada zaman sekarang, lebih-lebih lagi pada era pandemik COVID-19. Ini kerana ia amat diperlukan bagi seorang pelajar ataupun guru untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian. Apabila seorang itu tidak berpeluang untuk memiliki komputer untuk mengakses internet, ia akan menjadi kekangan kepada pelajar itu untuk menggunakannya ketika proses pembelajaran.
Walaupun ada sesetengah tempat yang mempunyai kafe cyber, namun masa untuk menggunakan komputer di kedai itu amatlah terhad. Hal ini akan menjadi sukar kepada pelajar untuk mencari bahan pembelajaran serta mengikuti kelas pada setiap hari. Selain itu, masalah internet yang perlahan juga merupakan kekangan kepada pelajar kerana ia akan menyukarkan pelajar untuk menghantar tugasan dalam Google Classroom, contohnya memuat turun nota, video pembelajaran dan sebagainya. Yang terakhir sekali, kekangan pengetahuan dan kemahiran diri. Teknologi maklumat yang semakin maju pada hari ini semestinya memerlukan kemahiran dan kepakaran untuk menggunakannya. Bagi pelajar, ada antara mereka yang masih tidak mahir dalam menggunakan telefon pintar, laptop dan sebagainya. Hal ini kerana mereka pada waktu dahulu, iaitu sebelum pandemik, mereka belajar secara fizikal di mana kurang menggunakan teknologi tersebut. Mereka belajar secara terus iaitu antara guru dan pelajar tanpa alat lain yang menghubungkan mereka. Akan tetapi, pada era pandemik COVID-19, mereka perlu menggunakan teknologi untuk menghubungkan pelajar dengan guru kerana pembelajaran dilakukan secara atas talian. Jadi, apabila seseorang pelajar itu tidak tahu dan tidak mahir dalam menggunakan laptop ataupun komputer, ia akan menyusahkan pelajar itu sendiri untuk belajar. Jika pelajar tidak mahir dalam menggunakannya, pelajar berkemungkinan akan tertinggal dalam mata pelajaran. Pada era pandemik COVID-19 ini, pelajar perlu mencari penyelesaian terhadap kekangan ini kerana jika tidak, pelajar akan terus mendapat kesan sampingan yang negatif seperti tidak dapat meneruskan pembelajaran. Pelajar perlu belajar asas penggunaan komputer ataupun laptop serta platform digital yang akan digunakan semasa dalam proses pembelajaran secara dalam talian supaya pelajar dapat berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran walaupun terdapat kekangan ketika belajar. Baiklah, slide yang terakhir adalah slide kesimpulan. Kesimpulan bagi tajuk pembentangan kami yang pertama, COVID-19 sememangnya membawa perubahan dalam bidang pendidikan di seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia. Sepanjang pandemik COVID-19, pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP berubah dari pembelajaran secara fizikal kepada atas talian. Jadi, kita sebagai pelajar haruslah kekal berdisiplin dan kekal beradab sepanjang proses PDP dan kita perlu bersama-sama membantu guru ataupun pensyarah dalam sesi pembelajaran dalam talian supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Thank you for watching everyone. Assalamualaikum. Don't forget to like, share and subscribe.